Salam sejahtera, saya Nur Safika binti Ahmad daripada kumpulan 9. Kumpulan kami akan membentangkan hasil daripada kajian kami yang bertajuk Penafsiran Peta Topografi di Raub. Merujuk kepada John Campbell dalam bukunya Map Use and Analysis, peta topografi merujuk kepada peta yang menunjukkan ketinggian dan bentuk muka bumi. Pentafsiran peta topografi merupakan kemahiran dalam membaca dan menerjemahkan maklumat yang ada pada peta topografi. Kemahiran penafsiran peta topografi merupakan satu kemahiran yang sangat penting kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian karena kemahiran penafsiran peta topografi dapat membantu seseorang menentukan arah dan lokasi geografi dengan lebih tepat. Kajian ini dilakukan untuk membantu pelajar-pelajar, terutamanya pelajar geografi, untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam membaca dan mentafsir peta topografi. Oleh itu, melalui kajian ini, pelajar-pelajar dapat mengetahui ciri fisikal dan ciri budaya yang terdapat dalam peta topografi, serta mengetahui jenis guna tanah, kesan daripada ciri-ciri fisikal yang ada pada peta topografi. Bukan itu sahaja, melalui kajian ini juga pelajar-pelajar dapat mengetahui cara untuk meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam mentafsir peta topografi. Kita masuk kepada objektif yang pertama, yaitu mengenal pasti ciri fisikal dan ciri budaya yang terdapat pada peta topografi di Raub Pahang. Dalam ciri ini, saya akan ceritakan tentang ciri fisikal yang terdapat di Raub Pahang, yaitu yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi yang terdapat di Raub Pahang ialah tanah tinggi dan tanah pama. Dan kawasan ini mempunyai beberapa buah bukit yang menjadikan Raub ini sebagai satu kawasan tanah tinggi. Contohnya, Bukit Lebak, Bukit Kaling, Bukit Telaga, dan Bukit Pelasung. Dalam kajian ini, kami mendapati bahawa bukit tertinggi yang terdapat di Raub Pahang ialah Bukit Ulu Telang setinggi 1377 meter dan bukit yang terendah ialah Bukit Teras setinggi 387 meter yang berada di barat laut. Terdapat juga satu gunung barat, iaitu Gunung Raja di Raub Pahang. Seterusnya ialah kontur. Hasil daripada keratan rentas yang kami lakukan daripada kertas graf, kami telah mendapati kancing dan dataran tinggi hasil daripada keratan rentas tersebut. Dan seterusnya saliran. Saliran di Raub Pahang terdapat 116 sungai yang berada di Raub Pahang. Antaranya sungai utama yang terdapat di Raub Pahang ialah Sungai Bilut, Sungai Kelau, Sungai Perlang, Sungai Kenung, Sungai Teras, Terelang, dan Bentung. Dan sungai utama terpanjang di Raub Pahang ialah Sungai Kelau yang mengalir dari timur laut peta ke tenggara peta. Pola saliran sungai yang terdapat di Raub Pahang ialah sepunca ataupun jejari. Dan yang terakhir ialah tumbuhan semula jadi. Banyak di tumbuhan semula jadi yang terdapat di Raub Pahang. Antaranya ialah hutan prima dan sekunder. Hutan yang terdapat di Raub Pahang ialah hutan rizab rotan tunggal yang berada di barat laut peta, hutan rizab kelau yang berada di utara, tengah, dan selatan peta. Dengan itu sahaja ciri padang fizikal yang terdapat di Raub Pahang. Hai, nama saya Dalin Cita Nama Kepilo. Ia memegang nombometrik di 2023 1108 125. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri pandandara budaya yang terdapat di peta Raub. Untuk ciri yang pertama ialah pertanian. Pertanian yang paling utama yang terdapat di peta Raub ialah penanaman getah dan kelapa sawit. Untuk penanaman getah banyak dilakukan di bahagian timur laut peta Raub, iaitu seluas 5.850 hektar. Manakala untuk kelapa sawit pula banyak dilakukan di bahagian timur, tenggara, tengah dan selatan peta Raub. Di bahagian lain juga dilakukan, tapi ia kurang daripada 1,000 hektar. Khususnya untuk tanaman pokok bakar dan tanaman pokok bukan bakar. Tanaman pokok bakar banyak dilakukan di bahagian timur dan barat daya peta Raub, dan ia dilakukan di bahagian Felda Lembah Kelau. Manakala untuk pokok bukan bakar, ia kurang dilakukan dan ia hanyalah berskala kecil. Seterusnya saya akan menerangkan ciri yang kedua, iaitu penempatan. Pola penempatan yang terdapat di peta Raub ialah pola berpusat, berjajar, berselera dan berkelompok. Untuk pola penempatan yang paling dominan yang terdapat di peta Raub ialah berpusat. Ia terdapat di hampir ke semua arah mata angin di peta Raub. Untuk berjajar, berselera dan berkelompok pula kebanyakannya terdapat di bahagian selatan peta Raub. Sekian, itu saja dari saya. Kelas seterusnya, saya Valeriana Karen Aldrin akan menerangkan objektif 1 berkaitan pengangkutan. Pengangkutan yang terdapat di peta daerah Raub ialah pengangkutan darat.
yaitu lebuh raya tunggal, jalan raya tunggal, rumut kenderaan bermotor, laluan pejalan kaki dan juga jalan tidak berturap. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang perkhidmatan, yaitu perkhidmatan yang terdapat di peta daerah Raup ini terbahagi kepada dua, yaitu kemudahan kesehatan dan juga kemudahan sosial. Kemudahan kesehatan terdiri daripada dua, yaitu klinik desa dan juga hospital yang bertujuan untuk meningkatkan lagi tahap kesihatan penduduk setempat. Contohnya di kemajuan tanah Lembah Kelau. Seterusnya bagi kemudahan sosial pula, terdapat balai raya yang bertujuan untuk menjadi pusat perhimpunan bagi penduduk-penduduk di kawasan tersebut untuk melakukan aktiviti-aktiviti sosial. Seterusnya adalah bagi kemudahan sosial pula, terdapat juga balai polis yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keharmonian penduduk setempat. Akhir sekali pula adalah sekolah, di mana sekolah tersebut bertujuan untuk memberi pendidikan kepada kanak-kanak yang terdapat di kawasan peta. Ciri-ciri fisikal yang terdapat di atas peta topografi yang mempengaruhi jenis guna tanah dan aktiviti ekonomi penduduk di Raup. Yang pertama ialah pertanian. Tanah yang beralun telah menyokong penanaman dan juga kesuburan bagi tanaman pokok kelapa sawit dan juga pokok getah. Tambahan pula, tanah pamah. Ciri fisikal tanah pamah di Raup telah memudahkan pembinaan jaringan pengangkutan yang memudahkan penghantaran hasil buah kelapa sawit ke kilang pemprosesan. Contohnya ialah kawasan tanaman kelapa sawit di sekitar kemajuan Tanah Kerau 3 Velda. Yang kedua ialah penempatan. Ciri fisikal tanah pamah di Raup membuatkan penduduk mendirikan kediaman di kawasan Raup. Contohnya di bahagian selatan peta, yaitu Kampung Baharu Cemang dan Kampung Baharu Penjuri. Yang ketiga ialah pelancongan. Ciri fisikal yang terdapat di Raup seperti air seperti sungai, air terjun, dan juga jeram. Umumnya, semasa percutian di kawasan seperti Sungai Lipis dan juga Sungai Ruan menjadi tarikan banyak pelancong untuk datang berkunjung bagi menjalankan aktiviti rekreasi seperti aktiviti berkayak. Nama saya Nurin Arifah binti Muadin dan nombor metrik di 2023-1108-153 bagi langkah-langkah meningkatkan kemahiran menafsir peta topografi dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Yang pertama ialah guru mengajarkan dan meningkatkan asas reka bentuk peta topografi kepada semua pelajar. Peta topografi sentiasa dilengkapi dengan elemen reka bentuk asas dalam peta untuk memberi panduan kepada pembaca peta agar dapat menafsir peta dengan mudah. Dengan memperdalam ilmu reka bentuk peta juga akan membantu proses pengajaran kepada pelajar dalam membaca visualisasi topografi dengan lebih lancar dan mudah. Yang kedua, mengadakan bengkel penafsiran peta topografi. Guru hendaklah mengadakan bengkel penafsiran peta topografi kepada semua pelajar di peringkat sekolah menengah. Kesannya dapat mengasah lagi kemahiran pelajar untuk menentukan kedudukan arah, skala dan jarak bagi suatu titik yang ingin dikaji dalam peta topografi. Pelajar juga dapat memperoleh kemahiran untuk mengumpul, menganalisis dan menyampaikan data geografi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Akhir sekali, meningkatkan kemahiran pelajar menggunakan perisian komputer Geographical Information System (GIS) sebagai alat bantu mengajar kepada mereka. Contohnya, membuat video peta menggunakan perisian GIS dan paparkan di media sosial seperti YouTube dan TikTok. Kesannya pelajar akan lebih tertarik serta menimbulkan minat yang baru dan sifat ingin tahu berkenaan peta topografi. Kesimpulannya, penafsiran yang telah dikaji atas peta topografi laut menunjukkan kepelbagaian ciri-ciri khusus yang terperinci dan dapat dilihat dengan mata kasar. Seterusnya, terdapat bentuk muka bumi di atas peta ini adalah berbentuk tanah tinggi dan tanah pamah melalui penafsiran. Terdapat juga dua jenis ciri, iaitu ciri fizikal dan ciri budaya. Selain itu, setelah melakukan penafsiran, terdapat guna tanah seperti penggunaan tanah untuk pertanian, pelancongan dan pertempatan. Mentaksir peta adalah asas dalam bidang geografi. Ia penting bagi menambahkan pengetahuan tambahan kepada pelajar. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.